Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi. Hari ini bermulalah kelas PPR kita buat kali pertama pada minggu pertama untuk bahasa Melayu tingkatan 5. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan beberapa perkara sebagai kelas pengenalan awal ya. Okey. Pelajar dikendaki melihat slide yang cikgu sediakan. Okey, minggu pertama kelas kita pada hari ini iaitu 5/2/2021. Perkara pertama yang penting adalah mengetahui tentang format KSSM untuk subjek bahasa Melayu. Okey, di sini cikgu sediakan keratan ataupun lampiran berkaitan format yang semua peperiksaan SPM yang akan bermula pada tahun ini 2021 bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, tahun lepas pelajar dah mengetahui sedikit tentang format ini. Jadi, tahun ini cikgu terangkan sekali lagi. Okey. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ada 2 kertas ya untuk ujian bertulis. Iaitu kertas pertama, kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, cikgu akan terang kertas 1 dan kertas 2 dahulu. Kertas 1 adalah jenis instrumen ujian bertulis. Okay, jenis item untuk kertas 1 adalah respon terhad dan juga respon terbuka. Okay, kertas 1 ni biasanya untuk soalan karangan lah. Kemahiran menulis. Kita ada 2 bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A pelbagai bahan ransangan. Okay, soalan ni biasanya ada gambar. Ya, bilangan soalan. Bahagian B pula ada 4 soalan pilihan. Pelajar hanya jawab 1 soalan sajalah. Okay, untuk bahagian A tadi 30 markah dan bahagian B 70 markah. Jumlah markah adalah 100 markah. Untuk kertas 1, pelajar perlu mempunyai kemahiran menulis, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Selain itu, pengetahuan sistem bahasa lah. Tempoh ujian ini adalah selama 2 jam. Okay, nanti kita akan perinci lagi dalam pembelajaran lah. Yang seterusnya kertas 2. Kertas 2 ada 3 bahagian. Ya. Yang pertama, sistem dan aplikasi bahasa. Ada 5 soalan. Yang ini biasanya soalan subjektif. Dah tak ada dah soalan objektif. Bahagian B merangkumi soalan pemahaman. Bahagian C merangkumi juga soalan rumusan. Jumlah keseluruhan bahagian markahnya adalah 100 markah. Manakala tempoh menjawab 2 jam 30 minit. Okay, untuk tambahan, kita ada kertas 3 dan kertas 4. Kertas 3 mewakili ujian bertutur. Kita ada mewakili individu dan juga berkumpulan. Dia ada 2 bahagian lah. Bahagian A dan juga bahagian B. Untuk individu, biasanya dia akan bagi satu petikan bahan ransangan, dia akan bersoal jawab dengan bahan tersebut. Markahnya adalah sebanyak 40 markah. Bahagian B pula ada satu tajuk daripada 8 tema umum untuk diperbincangkan. Perbincangan dalam kumpulan 4 hingga 5 orang calon. Ya, markahnya adalah 30. Jadi jumlah untuk kertas 3 adalah 70 markah. Perkara penting untuk pelajar ialah kemahiran bertutur dan mendengar. Jadi keadaan ini pelajar perlu memahami, mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai satu topik lah. Okey, untuk tempoh kamu bertutur bagi individu 3 hingga ke 5 minit. Manakala berkumpulan 12 hingga 15 minit. Dan yang terakhir kertas keempat iaitu ujian mendengar. Ujian mendengar, okey, pentaksiran pusat ya, di mana ada 3 jenis instrumen. Yang pertama objektif aneka pilihan, yang kedua objektif berbagai bentuk dan yang ketiga subjektif respon terhad.
dia akan bagi 4 hingga 6 petikan. Di mana dalam 4 hingga 6 petikan tu mengandungi 20 hingga 25 soalan. Pelajar perlu menjawab semua soalan. Bila dah jawab semua soalan, kamu akan dapat 30 markah dalam tempoh 30 minit. Okey, itu penerangan sebesikit tentang format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021 bagi subjek Bahasa Melayu. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, penerangan yang seterusnya, cikgu akan ceritakan proses pembelajaran kita sepanjang tahun berkaitan buku-buku dan juga latihan lah. Okey, buku yang pertama yang akan menjadi pegangan kita adalah buku teks Bahasa Melayu. Yang ini buku barulah. Dalam ni pelbagai topik, pelbagai tema yang akan kita pelajari. Yang kedua, novel. Novel ni pun pelajar wajib baca lah. Okey, buku teks dah dapat, dah boleh mula membaca novel tersebut. Tajuknya Songket Berbenang Emas. Ceritanya agak menarik. Jadi kalau kamu nak tahu, kamu boleh mula membaca lah supaya proses pembelajaran kita selepas ni lebih mudah. Dan yang ketiga, Komsas Antologi. Kata 5, tajuknya Sejadah Rindu. Dalam ni macam biasalah, ada prosa puisi, ada pantun, ada sajak, cerpen dan sebagainya. Nanti kita akan belajar yang lebih terperinci lah. Okey, berkaitan buku latihan, diingatkan di sini, jika pelajar masih memiliki buku latihan tahun lepas, cikgu galakkan guna buku tahun lepas. Kalau kamu rasa nak guna buku baru pun tak ada masalah. Di sini cikgu nak teranglah berkaitan dengan buku latihan. Okey, kita ada karangan, komsas, rumusan, pemahaman dan juga tata bahasa lah. Untuk karangan cikgu menggunakan satu buku panjang, komsas cikgu menggunakan satu buku pendek, rumusan dan pemahaman juga cikgu menggunakan buku panjang, tata bahasa menggunakan buku pendek. Cikgu ulang sekali lagi, kalau ada buku tahun lepas, digalakkan gunalah. Okey, hari ni kita nak, slide seterusnya ni, dah nak masuk tajuk ataupun tema yang pertama yang kita nak belajar pada minggu ni, iaitu anda bersih, anda sihat. Ini tema yang pertama ya. Tajuknya ialah kawal sebelum tular. Okey, tugasan kita ialah yang pertama, kamu kita tekan butang di bawah ni untuk melihat video ya. Dekat sini ada link. Kemudian baca buku teks, petikkan muka surat 4. Ini tajuk dia, iaitu kawal sebelum tular. Ya. Berkaitan dengan serangan influenza meningkat tetapi terkawal. Buku teks muka surat 4 ya. Kemudian dah habis baca dan juga menyaksikan video link yang cikgu bagi tadi. Kamu kenal pasti kata tunggal dan kata majmuk yang terdapat dalam bahan. Kemudian dengan menggunakan kata tunggal dan kata majmuk tersebut, tulis cerita berkaitan dengan penyakit berjangkit. Okey, dah dapat perkataan kata tunggal, kata majmuk, kemudian tulis cerita berkaitan dengan penyakit berjangkit. Okey. Yang seterusnya, di sini cikgu lampirkan juga nota ringkas tentang kata majmuk dan kata tunggal. Di sini pun ada link jugalah. Kamu boleh tekan link ni dan study lah sikit tentang nota ringkas berkaitan kata majmuk dan kata tunggal. Tahun lepas kita dah belajar dah. Jadi cikgu sediakan link ni untuk flashback balik atau ingatkan kamu semula tentang ataupun berkaitan dengan kata tunggal dan kata majmuk ya. Cek balik macam mana nak kenal pasti kata tunggal dan kata majmuk. Okey. Bila kamu dah selesai, kamu hendaklah menulis tugasan tersebut pada buku tulis kecil, iaitu buku tulis, iaitu buku latihan tata bahasa lah. Kemudian hantar pada minggu hadapan bertarikh 10/2 iaitu pada hari Rabu. Bagaimana nak hantar? Hantar melalui WhatsApp personal dengan cikgu. Dan cikgu nak pesan jugalah, jika ada sebarang masalah, kemusykilan dan sebagainya, boleh PM secara personal dengan cikgu ya.
Dan cikgu harap dipermudahkan untuk kamu menjawab ataupun membuat latihan bagi subjek Bahasa Melayu pada minggu ni. Okey pelajar yang dikasihi, terima kasih semua yang sudi mendengar pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.